Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 22 Januari bersiaran terus dari studio HD RTM Kuching bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kita mulakan dengan berita ini. Kewajipan syarikat perlagangan dan pekebun kecil sawit supaya mendapatkan pensijilan minyak sawit Lestari Malaysia MSPO pada tahun ini adalah bagi memastikan minyak sawit Malaysia akan diterima dan diiktiraf di pasaran antarabangsa. Ahli Dewan Negara Senator Adan Ling Si Keong berkata, selain menunjukkan komitmen Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit yang mapan dan mesra alam, sijil itu adalah mandatori dan telah berkuat kuasa pada 1 Januari lalu. Namun, Senator Allen berkata mengikut statistik yang diperoleh setakat ini kira-kira 60% kebun atau estet memiliki sistem pensijilan berkenaan. Saya ingin menyuruh semua pekebun-kebun kecil di Sarawak khususnya untuk sama-sama melakukan pensijilan MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil. sijil ini amat penting untuk kita menunaikan perjanjian kita ke pasaran antarabangsa. Kerana tanpa sijil tersebut, maka minyak sawit mentah, buah-buah kita tidak dapat diterima oleh kilang-kilang. Beliau berkata demikian bersempena rakaman perutusan Tahun Baru Cina di studio rakaman RTM Miri. Beliau juga ahli Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB berkata pematuhan sijil MSPO juga bertujuan memastikan persekitaran kerja selamat dan kondusif, meningkatkan kesedaran mengenai pelindungan alam sekitar dan juga kebajikan pekerja di ladang adalah terjamin. Sementara itu, di Miri, laporan yang beliau terima daripada pejabat MPOB Miri menyatakan bahawa mereka telah mencapai prestasi yang begitu baik setaraf dengan prestasi seluruh negara, iaitu lebih kurang 60% pekebun-pekebun di utara Sarawak sudah mendapat sijil tersebut. Dalam pada itu, beliau turut menyeru semua rakyat mendaftar sebagai duta saingi sawitku secara dalam talian untuk mempromosikan produk minyak sawit. Dalam perkembangan lain, Senator Alan mengingatkan pengguna supaya melaporkan dengan segera kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sekiranya mendapati peniaga tidak mematuhi skim harga barang musim perayaan SHMMP Tahun Baru Cina 2020 yang bermula 20 Januari lalu hingga 2 Februari depan. SHMMP yang dijalankan selama 14 hari itu bagi memastikan peniaga tidak menaikkan harga barang semasa musim perayaan sekaligus membantu mengurangkan beban kos perbelanjaan rakyat. Senator Allen juga menasihatkan peniaga supaya mematuhi skim berkenaan iaitu meletakkan tanah harga, menjual barang kawalan musim perayaan tidak melebihi harga yang telah ditetapkan dan menggunakan alat timbang yang telah ditentu sah. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melancarkan SHMMP peringkat bahagian Miri. Terdapat 16 barangan diletakkan dalam SHMMP Tahun Baharu Cina, antaranya ayam hidup, telur ayam, sayuran, cili merah, bawang putih dan ubi kentang import dari China, udang putih besar dan daging khinzir. Senator Allen berkata, pengguna boleh menyalurkan aduan kepada mana-mana pejabat cawangan KPDN HEP untuk diambil tindakan selain menggunakan aplikasi WhatsApp di talian 019-279-4319. Peniaga yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sejak dilancarkan Isnin lepas, KPDN HEP merekodkan 6 kes iaitu 4 kes melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan 2 kes lagi melibatkan Akta Timbang dan Sukat 1972. Sementara itu, peniaga sekali lagi diingatkan tidak menaikkan harga barang sewenang-wenangnya. Pemantauan turut dijalankan di pekan-pekan kecil bagi memastikan peniaga mematuhi skim berkenaan. Timbalan Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bahagian Sri Aman Dorcas Sidi berkata, kita ada lebih kurang hampir 30 orang pegawai, penguatkuasa dan juga pegawai pemantau harga yang kita gerakkan untuk membuat pemantauan harga barangan. Dorcas menyatakannya selepas pelancaran SHMMP yang disempurnakan Residen Bahagian Sri Aman Indit Bangi di Bandar Simanggang.
Bantuan kupon makanan diteruskan tahun ini untuk diagihkan kepada pelajar kurang berkemampuan. Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yu Keng berkata 18 buah sekolah menengah terpilih menerima bantuan berkenaan tahun lalu. Setiap pelajar diperuntukkan RM100 untuk membeli makanan di kantin sekolah. Food coupons. These are very popular programs which a lot of principals and students ask for it. So I will continue with that. Beliau berkata demikian di RTM Miri. Bagi memastikan perkhidmatan yang terbaik dan pengurusan yang lebih lancar, penerima bantuan sara hidup BSH bagi kumpulan B40 perlu mendaftar semula tahun ini. Most of the recipient of Bantuan Sara Hidup will need to register again because this year there is a new requirement to have input of information so that it will be much easier to be administered in the years to come. Dia berkata demikian selepas rakaman perutusan Tahun Baharu Cina di studio rakaman RTM Miri. Pendaftaran baru BSH akan bermula pada 1 Februari hingga 15 Mac ini. 3,050 karton rokok pelbagai jenis tanpa cukai dirampas di sebuah kediaman di Kota Sentosa semalam. Komander Polis Marin Wilayah 5 Sarawak ACP Syamsul Kasim mendedahkan rampasan rokok bernilai RM488,000 termasuk cukai itu adalah hasil maklumat orang awam. Memang kita sentiasa membangunkan maklumat inilah daripada beberapa tahun kebelakangan ni. So dia ada sahaja aliran untuk ini. Jadi kita kena pasti. Cuma dari segi modus operandi dia akan ubahlah. ACP Syamsul memberitahu pemberita di markas Marin Kuching. Seorang suspek lelaki warga tempatan berumur 37 tahun turut ditahan kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen. Untuk rekod, 20 rampasan atas pelbagai akta dengan nilai 1.7 juta ringgit dicatatkan setakat semalam 21 Januari. Jumlah itu meningkat dengan mendadak berbanding tahun lepas dengan hanya RM155,000 sepanjang Januari tahun lepas. Kes diserahkan kepada pihak Polis Padawan untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, pasukan Polis Marin PPM Sarawak hanya bertindak menyerbu kapal yang membawa muatan terlarang sekiranya mendapat maklumat yang kukuh. Jelas komandernya ACP Syamsul Kasim, tindakan menaiki kapal yang sedang berlabuh atau dalam perjalanan keluar dari perairan negeri bukan satu modus operandi Polis Marin namun tidak mustahil dijalankan sekiranya mendapat ancaman jelas dari kapal terbabit. Dia kena ada satu maklumat yang betul-betul terperinci. Sebab dia kontainer semua bersil, kunci dan sebagainya kan. So dia ownership agent kapal ni, kadang-kadang kita buat pemeriksaan kalau tak betul dia mengganggu perjalanan lah. ACP Syamsul mengulas mengenai kemungkinan barang seludup tanpa cukai dan dokumen yang memasuki negeri ini melalui jalan air. Bagaimanapun katanya PPM Sarawak telah meningkatkan kemampuan risikannya dalam membantras penyeludupan di air dan darat selain kerjasama padu dalam PDRM. Polis Sibu meminta bantuan orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kes langgar lari yang menyebabkan kematian seorang wanita di Jalan Oya, Sibu petang tadi untuk tampil membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Stanley Jonathan Ringgit berkata, kemalangan maut itu berlaku sekitar jam 5 petang di lokasi berdekatan dengan Sekolah Menengah St. Elizabeth, Sibu. ACP Stanley yang dihubungi pemberita RTM berkata, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila motosikal yang bergerak dari arah lampu isyarat Jalan Oya menuju ke Jalan Oya telah melanggar seorang pejalan kaki yang melintas jalan raya. Penunggang motosikal itu bagaimanapun terus melarikan diri selepas kemalangan berlaku. Akibat pelanggaran itu, wanita yang dikenal pasti sebagai Len Anak Tanbo, 63 tahun, disahkan maut di tempat kejadian oleh pihak pegawai perubatan dari Hospital Sibu. Mereka yang mempunyai maklumat kes itu diseru menghubungi balai polis terdekat atau pegawai penyiasat kes berkenaan Inspektor Muhammad Shah Rizal bin Osman di talian 019-298-6905. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Seorang warga asing berjaya dipujuk selepas lebih 30 jam berada di atas sebuah menara telekomunikasi di Kanowit. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kanowit, Ar-Rahman Cik berkata pihaknya menerima laporan kejadian itu pada pukul 8.26 pagi Isnin lepas. Cubaan memujuk lelaki yang dikenali sebagai Pandi Bujang, 35 tahun pada hari pertama gagal. Ekoran lelaki terbabit membaling pelbagai objek seperti skru besi ke arah pasukan penyelamat. Lelaki itu mendakwa bertindak memanjat ke ketinggian lebih 100 meter menara itu selepas berselisih faham dan diancam oleh rakan sekerjanya. Difahamkan, pihak bomba juga terpaksa bermalam di lokasi berkenaan bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Kira-kira pukul 3.15 petang semalam, lelaki itu setuju untuk membenarkan dua anggota bomba untuk naik ke atas menara bagi membantu membawanya turun. Lelaki itu akhirnya berjaya dibawa turun pada pukul 3.51 petang tadi dan terus dibawa ke hospital untuk menjalani pemeriksaan lanjut. 3 bas hidrogen memulakan operasi di Bandaraya Kuching semalam. Perkhidmatan bas berkenaan beroperasi selama 12 jam sehari bermula pukul 7 pagi. Laluannya termasuk Jalan Main Bazar, Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Song Tencok, Jalan Satok, Medan Niaga Satok, Jalan Mudashim, Jalan Haji Taha dan Jalan Gambe. Ia akan berhenti di 6 stesen iaitu Kubah Ria, Ban Hock, Jalan Timur, Tebingan Sungai Kuching, Central Timur, Riverside Majestic dan Perkampungan Warisan di Satok. Bas juga dilengkapi kemudahan Wi-Fi percuma termasuk aplikasi H2 yang mempunyai internet untuk segalanya. IoT yang memudahkan pengguna mengetahui kedudukan bas selain disediakan peta secara 3 dimensi. Pelancaran operasi bas berkenaan disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng. Sekian berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda di saluran berita RTM. Saya Fazrul Hisham Afandi. Salam sayangi Malaysiaku.